Dia boleh dah makan tu, dia ambil, boleh kutip ayam tu, dia letak dekat dalam pinggan dia, kemudian masing-masing bawa dulang masing-masing, letak kat tempat sampah, dia susun dulang tu balik. Dalam restoran tu hanya 2 meja je yang bersihnya tu, meja dia dengan meja saya. Saya pun sebab lepas tengok dia tu. Nak tunjukkan keadaan beza. Bila kenara tengok kita kat kampung-kampung kita, tengok macam mana. Dah ada dah tempat letak pinggan? Tak ada. Dia akan biar, tak apa, nanti ada orang angkat. Tak apa, siap ada orang, tak payah, biar nanti ada orang angkat. Ada pula yang tukang ajar macam tu. Itu beza keadaan dia. Saya kata mentaliti kita kena tukar. Macam tu lah kita kan sekarang ni, tengok range umur berbeza-beza. Ada Gen X, Gen Y, Gen Z kan. Kalau yang tua, Facebook, dia memang mengarang, menulis, luahkan perasaan hati dia, tua sikit. Yang ringkas sikit, IG, TikTok. Kan, TikTok tu barulah. Tu TikTok tu lagi dengan perkara tak semengah pun jadilah. Dulu nak berlakon kena ada casting semua kan. Okey, 3, 2, 1, action. Sampai hati buat macam. Sekarang tak payah. Kau bodoh berlakon pun, kau share je, kau tunjuk kat orang, lepas tu kau boleh jual barang. Rupanya nak jual ubat gatal je. Kan, dia berlakon jual ubat gatal hujung kan. Berlakon jual ubat nyamuk, jual ni, jual macam-macam jual. Jadi makna kata, sekarang ni dah tak perlu, benda dah makin cepat dah. Benda tu dah skip dah. Bakat kemudian, ketelitian kemudian, struktur kemudian. Tu yang drama dekat TV pun orang tak tengok dah. Kurang tengok. Orang tengok pun sebab viral. Kena tengok ni pun orang tengok. Lelaki dan perempuan, isu perempuan itu, lelaki ini, wah, itu akan datang. Bukan semua lelaki seperti Emer, ingat. Dan bukan semua wanita sesuci Khalish. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tu saya kata tadi, makna kata kalau kita tengok semua orang skip, tapi perbezaan generasi tidak bermakna oh dia muda, dia mentah. Tak semestinya. Ada orang daripada muda, duduk di Sabah ni, mungkin duduk di kawasan pedalaman, kampung. Kemudian dengan kepayahan hidup, kesusahan hidup tu, dia berjaya mengharunginya sampai dia jadi dewasa dan jadi apa dia jadi sekarang. Kan? Walaupun dia muda. Ada orang tu dia tua, tapi daripada kecil sampai ke tua, disirami dengan kesenangan, diberikan kemewahan oleh keluarganya, dan sampaikan dia tidak boleh ditegur apa pun, yang betul semua dia. Sampaikan dia marah kat pejabat. Ni pasal dia marah, semua marah. Ni kenapa? Marah aja. Tak kena kat dia, marah aja tanpa dia bertanya terlebih dahulu. Ego. Bila print kat komputer tu, dia tak biasa guna komputer tu, print sangat. Dia punya kelak ni nak tegur ke tak? Akhirnya tengok, Tuan print sangat ni, memang saja saya sangat kan. Sudah, macam mana pula rasanya. Itu tak apa. Mulai hari ni, saya nak semua orang print format macam ni. Nak sangat macam tu semua. Pening, menyesal pula aku tegur. Dah tak salah kita pula kena sangat macam dia. Tak. Sebenarnya kita bila yang muda mahupun yang tua, kita kena faham. Yang muda kena, kalau dalam Islam, saya rasa yakin pada yang fahaman agama lain pun sama. Yang muda ni kena hormat yang tua. Yang tua pula kena hargai juga bakat-bakat orang muda ni. Tentu dia ada idea. Anak-anak yang muda ni ada idea. Contoh, ada satu kelas. Cikgu, okey sekarang kelas, saya nak semua lukis. Bebas. Lukislah gambar apa yang nak lukis. Dia tengok seorang gambar bangunan, seorang gambar kereta, seorang gambar pokok. Sekali budak tu, ni gambar apa kamu lukis ni? Pelik sangat ni. Saya tengah lukis gambar Tuhan, dia kata. Hei, macam mana kau nak lukis gambar Tuhan? Mana pernah orang tengok Tuhan lagi? Memanglah belum siap. Tunggulah siap dan tengoklah, dia kata macam tu. Faham tak? Maksud saya tu, bila kita anak-anak muda ni dia berfikir, dia kreatif, dia berfikir melangkaui apa yang kita fikir, kita kena hormat betul. Dulu di Jepun kan, dia boleh kita kan teknologi Jepun ni dia buat macam-macam. Dia buat TV, dia buat radio, dia buat ini kan, sampai satu tahap dia kata apa nak buat lagi ni. Dia ambil satu batu tu, bos dia kata, ni ambil ni batu ni, nampak tak saiz batu ni, saya nak kamu buat radio besar ni. Mana ada radio besar tu dulu? Tak ada. Kalau orang Melayu lah yang kena suruh macam tu, gila apa, mati ke apa, macam mana nak buat?
Kan? Gila betul. Dulu kan radio besar mana? Mini kompo. Boleh berjoget dengan mini kompo tu. Hari ni kita cuba buat, tak kena gelak orang cuba buat. Siap kalau eject dia keletak kan, bunyi kan. Keletak kedegung. Lepas tu, alamak keset aku terbelit. Pakai pen. Nak rewind sebab sayang keset. Dulu sayang keset. Kan keset mana? Mana keset? Ada setengah orang masih simpan. Mega Hit 7, Mega Hit Richard Marx, Right Here Waiting. Kan? Tak dulu lah susun dekat benda kat rumah tu, betul tak dulu? Lepas tu zaman CD. Oh, tiba-tiba bergema takbir di pagi raya. Jadi rantai. Jadi buah rantai CD tu. Menyambut Syawal, bulan mulia kan. Dulu. Ini kau nak cerita. Budak sekarang mana tahu? Kan kesian betul dulu. Gagap-gagap boleh jadi penyanyi. Dulu. Kan? Api nak kamu dia tu nama kan gagap tu. Semua kerana cinta. Oh aku rindu. Bayangan yang tak gagap nyanyi yang elok. Yang panjang bagi yang gagap tu. Kita nak contoh lah dulu. Nampak tak? Zaman tu berubah. Akhirnya bila dia kata, orang Jepun dia kata, tolong buat ni radio, kalau saya nak kamu buat dalam tempoh 2 minggu, mesti siap macam ni. Radio besar ni, dia pun fikir macam mana nak buat. Dia tak ada. Orang Jepun ni, mentaliti dia tak, oh, okey buat-buatlah. Dia pun buat. Macam orang buat. Akhirnya, dia jumpa bos lepas 2 minggu. Macam mana? Dah siap dah? Dah siap dah bos. Cuma ada satu masalah. Dia kata, apa masalahnya? Masalahnya adalah speaker dia tak muat masuk dalam. Dia dah buat kecil, speaker tak masuk dah. Macam mana? Jadi kena cucuk yang ni, letak kat telinga. Itulah asal-usul kejadian Walkman pertama. Sebab mentaliti ni. Nampak tak? Itu sebab kadang kita cara fikir tu penting. Itu sebab yang muda kita kena hargai dia. Itu sebabnya bila jadi bos, saya jadi bos dulu, jadi pengarah kan. Saya memula hari pertama saya masuk ke pejabat, saya tanya. Saya panggil Puan Rukiah ni. Saya nama sebenar. Memang nama dia. Dia dah pencen lah. Saya panggil ni mentaliti kerja kerajaan dulu. Dulu. Puan Rukiah, panggil Kak Kiah aje. Tu macam tu. Kita tak boleh panggil profesional tu. Tak boleh. Kena panggil biasa panggil Kak Kiah aje. Nah, yalah Kak Kiah. Saya nak tanya lah Kak Kiah, sebenarnya waktu makan bila Tuan, sekali tuan nak makan kau berapa? Ya ke? Tapi biasanya dia orang keluar dalam pukul 9 lebih tu dia orang keluar lagi minum. Oh ya ke? Habis kalau saya keluar pukul 9 katakan, pukul berapa saya kena masuk balik? Tuan, kalau tuan tak nak balik pun sekali tuan. Saya kata itu sebab kita boleh tengok dulu pernah dalam sektor kerajaan ada beberapa pegawai tak balik-balik pejabat. Hampir saja keluarga dia buat laporan kehilangan tau. Mentaliti dia sebab kata tadi. Tak, bila betul oh ya ke? Habis macam mana? Tu pulang kat tuan, tak nak balik pun kata tuan. Lepas tu, baru saya faham. Saya kata tengok makna pattern dia. Sebulan saya buat observation dia, tengok macam mana. Itu saya cerita tadi. Dengan Cik Fazli, saya cerita tadi dengan apa. Saya cerita macam dulu, boleh. Lepas saya observe, saya kata tak boleh macam ni. Saya kena letakkan standard. Nak minum, kau apa. Lepas tu kalau minum, bagi 2 grup. Pergi minum ni, lepas tu balik cepat. Yang ni pula pergi. Mana yang bertugas luar? Boleh lah kalau nak makan, tapi jangan obvious. Contoh kalau kau pergi makan, kalau pergi makan kat luar, pastikan jangan pakai uniform. Yang penguasa pakai uniform, nampak. Lepas tu berjemaah pula tu. Bila saya sampai dekat, saya tak tahu kenapa. Dulu waktu saya jadi pengarah, Tuhan bagi saya deria yang ke-7, ke-8 ni. Bila saya nak keluar pergi meeting kan, saya biasa nilai, saya meeting kat Seremban, meeting kat KL. Tapi sebelum keluar, saya minum tu. Saya cakap dengan driver saya, berhentilah minum dekat kedai tu. Dah lama tak minum kat sana, minum kat situ lah. Memang kalau saya minum situ, mesti budak saya di situ. Tak tahu kenapa. Tuhan bagi saya deria tu lah. Tempat saya nak minum ada orang. Bila saya minum situ yang bestnya, budak-budak saya, bos, kita nak sudah ni, air penuh lagi. Kau nak tipu siapa?
Yang tokek, tak balik dah. Tak balik dah. Tak, kalau kau betul memang dah lapar, minum lah, tak salah, jujur je. Itu saya kata tadi, generasi muda, tua ni, tu sebabnya kadang yang muda ni pun bukan kata orang cakap generasi muda kuat, yang muda ni gagah, betul tak? Realitinya, tanya bahagian HR, yang paling ramai sekali MC, sakit nak mati je MC, golongan 30 tahunan ke bawah. Kau yang bohong akulah, aku tahu. Sekejap MC, buah pinggang beralih, jantung berlubang, siku tak bertukar kiri kanan, apa hal? Macam-macam penyakit ada. Mana bagian HR? HR mana? Tak, staff dia mana? Yang depan ni gaji lain, aku tak nak tanya. Tak ada. Mana? Bagian HR, betul tak kan? Betul tak saya cakap? Betul. Orang-orang lama, ramai yang dia kalau dia bercuti, bukan cuti, dia akan ambil leave pagi itu sebab ada medical check up regularly. Lepas tu kan petang dia masuk. You all pernah tak pergi kursus 3 hari 2 malam? Ini first time ni, orang gelak yang kat situ. Menyebabkan aku kena susun balik tu. Tak pernah nak pergi kursus 3 hari 2 malam? Pernah kan? Kalau pergi kursus 3 hari 2 malam, biasa ni 2-3 orang pergi. Hari ketiga, kursus habis kau apa? 2 tengah hari. Soalan dia tanya, kau balik office balik tak? Kau jangan balik, kita orang tak balik ni, kau jangan balik pula. Sedangkan kita kena kerja, by right, kita kena kerja. Kalau dekat office kita balik kerja. Kalau jauh sangat, yes, faham. Macam-macam perangai. Itu sebab saya kata tadi, yang muda ke yang tua, jangan kita terus pun kata yang tua dia lambat sikit lah. Tak payah ajak dia minum, ubat dia banyak tu. Nanti kan kita dah habis minum, dia tak habis, mengubat lah, nyanyi nak makan, apa payah. Tak baik. Betul, tak baik. Betul. Sebab bukan semua macam tu. Yang muda-muda berapa ramai yang mati terkejut? Sebab tak ada regular check up, tak ada apa. Tu sebabnya kita kena hormat. Cuma memang saya faham, kita seronok kerja dekat sini. Seronok. Saya pun datang pun seronok. Saya rasa nak kerja sini je. Kan? Sebab saya dalam banyak-banyak tempat, sabar je saya belum kerja lagi. Kau setakat yang jadi legal advisor tu kat sini, kau table lah proposal dulu bagi. Contoh lah, contoh. Tapi pertimbangkanlah kan. Contoh. Sebab apa? Sebab apa orang suka? Sebab apa orang suka Sabah ni? Sebab Sabah ni dia tenang. Dia tak sibuk macam mana pun. Dia tak sibuk sangat. Kalau sibuk dia, kalau dekat jam dekat pulau apa benda yang dekat masjid Likas tu apa? Penjam bandaraya tu apa? Jalan tu kan. Ke situ jam tu. Teruk lah jam, teruk sangat lah tu. So, di Semenanjung dah biasa 22 jam. Itu bukan jam, tu menetap namanya. Kan? Tak, Sabah ni dia tenang, relax saja kan, semua ya baik, apa khabar tu, yang sesuatu di Putra kan, bukan, dia kata Sansurbat, dia kata dia boleh panggil aku di Putra, dia kata bukan. Nah, apa yang saya nak gambarkan, waktu saya bekerja dulu, saya jadi bos, bila saya jadi bos kan, saya muda dan staf saya ramai yang tua. Saya nak ubah dia ni. Ada 3 peringkat. Pertama, saya beritahu, boleh tak kalau saya buat macam ni? Saya tanya dia, boleh tak? Dan dia kata, boleh tu boleh, tapi kalau dululah, bos dulu, dia mesti ayat tu. Kejap lagi saya akan tunjuk. Sekarang saya akan tunjuk, kejap lagi saya akan tunjukkan, bukan hanya yang muda dengan tua ada masalah, tua dengan tua pun ada masalah. Muda dah tentulah masalah, dia semua nak cepat. Dia nak zaman teknologi, yang muda dia nak cepat. Mbak kata Datuk Seri SMB Value dulu kan, kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Macam mana nak buat ni weh? Aku dah post dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah.
Rupanya maksud dia, kita akan mempertikaikan perkhidmatan pos. Hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Orang muda memang nak cepat. Dulu ingat tak, apa yang paling cepat? Kita post kan tu, berdebar ni, Allah sampai tak surat tu? Dah sampai belum surat tu? Kita letak stamp tu, letak tutul, cop betul tak? Ni tengok kan. Lepas tu satu, Sabah, Sarawak, Kelantan, Melaka, Terengganu, dekat lubang nak masuk surat tu. Satu tu mana-mana. Ha? Mana-mana? Mana-mana? Ada dekat box mana-mana sebab tak tahu nak pergi mana. Letak situ. Dia ada cerita tau. Ada cerita satu, ada satu orang tu, dia rindu sangat anak dia nak balik kampung. Mana nak balik kampung ramai-ramai nak datang makan. Lagi 2 minggu lagi anak dia nak balik ramai-ramai makan kat rumah. Jadi ayah ni nak bagi masak apa ni. Seorang nak yang kampung, seorang nak macam ni, matilah. Dia duit tak ada. Jadi ayah ni kata, dia pun buat surat kepada Allah Ta'ala. Dia buat surat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia kata, dia tulis pada Allah ni, ya Allah, anak-anak aku nak balik, ya Allah, 2 minggu lagi, tolonglah ya Allah, aku ni nak sangat ni anak jamu anak-anak aku, tapi aku ni orang susah ya Allah, duit apa pun tak ada ya Allah, aku tak nak banyak ya Allah, dapat 100 jadilah, boleh aku jamu anak-anak aku ya Allah. Zap, dia pop up, dia sign kepada Allah Ta'ala. Tak ada alamat ni, dia pun masuk. Kecoh lah pejabat pos hari tu. Bos, ada surat ni kepada Allah Ta'ala ni, macam mana hantar ni bos? Kecoh. Boleh tetap sabar, tenang. Okey, sekarang ni bos, sekarang semua saksi saya nak buka surat ni. Nak buka surat ni, kita nak tengok ni siapa yang hantar ni. Okey, mana tahu kalau takut ada apa-apa barang berharga ke, kalau hilang kamu semua nampak. Saya nak buka ni. Okey semua. Dia pun baca, ya Allah Tuhanku, tolonglah anak nak balik. Mana nangis. Ada yang staff-staff dia apa tu. Sedih betul apa semua. Macam mana ni? Dia nak dapat 100 jadilah kata. Kan 100 jadilah, mungkin boleh dah nak jamu anak dan balik. Dia pun kata apa? Sekarang apa pandangan semua? Bos, kita buat derma kilat bos. Alamat dia ada tak? Alamat dia ada. Cuma kepada Allah Ta'ala tu kita tak tahan mana kan. Kutip lah, seorang bagi RM5, seorang bagi RM10, seorang bagi RM11, seorang bagi RM3, seorang bagi RM2, ada yang bagi RM1. Campur, dapatlah RM95. So macam mana ni? Okey lah, daripada tak ada, okey lah tu, dah 100 dapat 95. Postkan balik, hantar kat dia. Post balik kat hantar dia. Senyap. Lepas 2 minggu, senyap. Minggu depan tu, satu lagi surat kepada Allah Ta'ala sampai. Rasa-rasa apa? Dia mendapat, dia mau baca. Bos, ni ada surat kepada Allah Ta'ala. Dia nak cakap terima kasih lah tu. Dia kata. Okey, seorang baca. Semua saksi buka. Baca. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah atas kurniaan yang kau berikan. Kami sekeluarga dapat makan dengan lazatnya, alhamdulillah, dan kami syukur ya Allah. Kami minta hari tu ya Allah, kami minta 100, alhamdulillah kau telah tunaikan ya Allah. Dia kata, cuma ya Allah aku nak mengadu pada kau satu perkara je ya Allah, supaya aku tahu kau maha mengetahui ya Allah, cuma nak beritahu ya Allah, duit yang aku minta 100 itu dapat 95 je, tapi aku tak marah ya Allah. Aku yakin ini mesti kerja orang pejabat pos sudah. Orang pejabat pos tu tolong dia. Tengok. Apa pengajaran kat situ? Belajarlah sangka baik. Belajar bersangka baik, jangan sangka buruk. Orang tu dah lah kutip seorang sikit, dia boleh tuduh orang pejabat pos curi RM5 tu. Bayangkan tu. Macam tu lah nak cerita. Kita ni kena berubah. Tu sebab sangka baik. Bila kita jadi bos, yang ni perlu di-guide. Orang yang dipimpin ni, kita perlu pimpin dia. Walaupun kita ni muda. Kita ingat, kita ni buat kerja. Tu sebab kita kena ada setting macam tu. Aku buat kerja, aku nak suruh staff aku boleh buat kerja dengan baik. So ikut cara macam mana kita nak senangkan keadaan. Itu je. Bos dulu ada cara dia, bos sekarang lain cara dia. Itu dia. Kita kena beritahu dia. Mana yang baik kita akan teruskan. Itu je. Mana yang kita boleh tambah baik, kita tambah baik. Takkan kita nak maintain aja. Macam tu kan. Macam dulu lah kita buat live ni kena panggil kamera, tak tahu berapa wayar sampai ke sana, sampai habis ni kejajak trip sebab kamera dia. Sekarang pakai phone aja. Pakai phone bukan phone apa pun, phone Redmi je biasa. Kan, dengan harga RM1,700 memang clear gambar, boleh buat drama. Betul. Tak payah beli iPhone kejajak panas berhenti. Alamak, tersebut lah jenama ni. Aduh, dia tak taja kan, macam tu. Kan? Dan begitu juga sebenarnya tu sebab saya nak beritahu kita ni sebagai staff, kita dengan staff satu dengan yang lain, kita ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tak boleh cakap cara kita cakap kita petikat orang lain macam kita sempurna sangat.
Macam kita nampak rumah tangga orang, kan? Kita rumah tangga orang, alah, lelaki macam tu, rumah tangga kau baik sangat ke? Kan? Isteri dia ni, mesti isteri dia ni dah kena bodoh-bodoh kat dia. Cuba kalau kita duduk tempat dia, kita pun kita tak boleh buat apa. Betul kan? Dia bukan isu kau pakai Pro 2 ke, kau pakai Tesla ke, tak. Dah, bukan isu itu. Isunya bukan kereta. Isunya adalah orang tu. Itu je. Faham tak? Tu banyak. Kita jangan pertikaikan orang ni macam ni mesti macam ni, ni mesti macam ni. Jangan kita buat andaian. Jangan. Kita buat presumption dengan orang ni mesti macam ni. Dia ni mesti macam ni. Masuk je staff baru, panjang muncung. Belagak. Lepas tu buat team building. Samsul Bat datang handle team building. Campur-campur. Dah kan. Dah campur-campur. Dia duduk dengan grup yang dia kata belagak sebelum ni. Engkau ni okey juga kan? Macam mana tu? Sebab tu saya kata jangan buat andaian. Jangan buat andaian. Kita semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam rumah tangga, suami tak sempurna, isteri pun tak sempurna. Macam tu juga di Pak Wan. Jangan cakap, I bahagian kewangan, okey? Kalau I tak keluarkan duit, you tak dapat gaji. Bahagian kewangan. Kalau I tak sign bos sebelah, kau tak akan dapat gaji. Semua belah-belah ni kan? Tak, sebenarnya tak. Semua ada peranan masing-masing. Termasuk human resource. Kalau human resource tak buat mana ni, Samsul Bat takkan datang lah. Contoh. Iya. Satu-satunya tempat yang panggil penceramah buat rehearsal sini ya. Termasuklah dua orang ni training lah. Without further ado, dia ulang 2-3 kali sana. Nak tunjuk punya dia nak prepare. Nasib baik dia tak suruh aku ceramah hari ni. Macam semalam ceramah lu testing lu kan. Iya tak. Maknanya nak tunjukkan adalah kelebihan masing-masing. Tak, semalam dia cakap lain tau. Hari ni dah okey sikit. Semalam dia casual, dia relax lagi kan. Hari ni betul-betul dia lain. Jadi kekurangan tu bukanlah makna dia tak bagus. Tak. Itu sebab kita duduk dalam satu tim. So dalam istilah bahasa orang Sabah satu lagi dia sebut apa? Reciprocal process. Dia saling lengkap melengkapi. Mana yang kita kurang, orang lain lengkapkan. Mana orang lain kurang, kita lengkapkan. Okey, sekarang saya panggil tu yang pakai cermin mata tu, 2 orang tu, yang pakai tudung dan tak pakai tudung. Sekarang you ke depan, minta tolong jadi MC sekejap, minta bagi teks sekejap. Tengok dah. Tak. Contoh, tengok dia dah berubah. Kenapa aku? Dia kata tu. Maknanya takkan semua orang nak jadi MC. So, macam mana siapa nak jadi MC? Sudah yang terpilih 2 orang ni. Dah berapa lama kerja sini? 9 bulan. Tu sebab dia kena. Dan lepas tu, engkau lah pula, dulu aku. Dah tu saya kata tadi, maknanya siapa nak jadi MC? Takkan semua jadi MC. Jadi dia terpilih. Siapa pula yang nak jadi ni? Siapa pula yang nak ni? Siapa nak ni? Semua dah disusun. Tengok ni. Aku pun tak tahu mana satu yang right aku nak kena baca. Kan? Tapi sebut dalam mana yang ada. Tak, tu saya kata tadi. Makna kata semua orang ada peranan masing-masing. Takkan semua nak jadi ayah. Ketua keluarga adalah suami. Suami ni kepala keluarga. Dia ketua. Tetapi isteri, dia tengkuk keluarga. Tengkuk tak ada, mati kepala tu faham? Kan? Jadi mana kata dia saling lengkap melengkapi. Suami tak pandai masak, isteri pandai masak. Dia masak, tak apa bang, saya masak hari ni. Abang nak makan apa? Cakap je. Nampak? Lengkap melengkapi. Itu kadang ada orang cakap, masa tak lengkap, hidup tak ada anak. Tapi bukan semua orang. Ada orang tu tak kahwin, okey je. Isteri tak ada, anak tak ada, okey je. Berapa ramai belum kahwin ni kan? Dia macam tu lah. Orang tak kahwin macam tu ya. Macam tu lah. Orang yang dah kahwin kat tangan. Tengok macam mana orang. Macam ni
Madani. Angkat tangan macam ni lah semua. Siapa belum kahwin? Kalau boleh hitam dengan mata tu. Tak tahu. Tak, tu saya kata. Sebenarnya itu pun bukan kata orang tak nak kahwin, bukan. Memang Tuhan dah tentukan. Ada orang jabatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jabatan dia panjang, lambat tapi dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jabatan sebab Tuhan bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhir. Ada orang tu jabatan dah pendek banyak kali pula tu, itu pun rezeki. Yang faham, tak faham sudah. Okey. Itu rezeki. Kan? Kita siapa nak bertikai kan? Betul tak? Yang betul tu pun berani ke belakang aja. Tak adalah. Macam itulah saya cakap. Sebenarnya dalam hidup kita ni macam itulah. Dalam kita ni perbezaan dulu ke sekarang. Yang pertama yang kita kena faham, bahawasanya apa pun yang kita buat, kena buat benda baik. Tu je. Itulah yang akan menyeragamkan kita. Orang tanya saya, apa tips nak bagi jadi baik? Simple je. Semua orang nak kebaikan. So, kejarlah kebaikan sama-sama. Kita ni satu tim. Kalau pemain bola sepak, kalau kita ada 4 bahagian. Satu penjaga gol, satu defense, midfield, striker. Reserve 5 lah. Reserve pun ada. Penjaga gol, jaga gol je. Kalau dia pun sibuk nak skor, siapa nak jaga gol? Yang main defense pula dapat bola, dia main sama dia. Selagi mana dia tak bagi kat striker, bola tu tak akan menang. Tim tu takkan menang kalau tak bagi kat striker untuk skor. Yang bagi dekat midfield bagi kat dia balik. Bagi kat midfield bagi dia, pun takkan menang. Dia boleh sama ada dia hantar ke depan terus kat striker, ataupun dia bagi kat midfield pas kat striker. Striker tak boleh pas balik kat midfield. Sebelum midfield bagi balik, bila line dah clear boleh skor. Contoh. Maknanya semua kena mainkan peranan masing-masing. Kita ni satu tim. Satu tim. Satu tim. Bukannya kata dia lagi penting daripada aku, lagi penting daripada dia. Dia pahal. Dia tu alah kerja dia simple je. Kita tak buat kerja dia. Jangan cakap kerja dia senang lah. Alah kerja kau ceramah aje. Ceramah aje dapat duit. Ni saya cepat macam banyak. Ini top 5 Malaysia tau. Contoh tak ada. Bukan saja je. Nah, bukan senang. Saya ingat lagi pakcik saya, arwah dah, dia Uncle Jack. Dia dulu dekat CM Center Market, dia lukis potret tau, gambar lukisan minyak. Memang adik-beradik ayah saya dengan adik-beradik saya semua pandai melukis. Memang kalau lukis gambar tu tak adalah orang lidi dia, memang lawa betul lah. Dia guna gambar minyak. Saya cakap dia, cik senang kan? Dia kata, lukis-lukis dapat duit. Dia bagi bro, kau cat, lukis pak. Lukis pak tengok, kau cakap senang, cepat lukis. Tak boleh. Skill dia tu berbeza. Orang bahagian kewangan, cuba tengok. Bahagian kewangan, kebanyakannya perempuan. Mana kewangan? Kenapa kau susah sangat nak mengaku? Ke bahagian kewangan tak dibenarkan datang Syamah ini? Mana bahagian kewangan? Bahagian kewangan, 1, 2 lagi. Dia kenapa kena tunjuk belah sana? Kau tak boleh angkat tangan belah sana. Tak, tahu tak kelebihan accountant dan kewangan ni tahu apa? Dia boleh tulis number tu, tak payah tengok. Budak law ni kalau nak cari tambah. Beza. Dia orang cepat. Itu sebab Trump tukar Shopee. Dia tiba-tiba dah ada. Orang lelaki terkekil ni. Lepas ni tekan apa kalau nak beli? Nak beli power bank pun masalah nak beli. Beza lelaki dengan perempuan. Itu sebab saya kata, bila kita dah duduk satu tim, simple je. Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Tu. Deep ke tak deep? Jangan laju, kau boleh pergi sana. Cepat, tak payah tunggu orang lain. Kau pergi. Tapi tak mana kau sampai pun kau tak tahu. Tapi disebabkan berjalan bersama-sama lah, Petronas ni sampai jadi produk yang elit lagi ni. Petronas ni mana-mana. Petronas. Kat Sabah kat mana tu? Dengan menara Petronas tu. Tu tak nak kau keluar dari situ tu. Betul. Tanyalah orang luar, betul tak? Macam orang memandang tinggi pada Petronas. Kan?
Iklan raya Petronas orang tunggu sekali. Oh, iklan Petronas paling best sekali. Sebab dia labur berjuta-juta untuk iklan tu. Betul bukannya sikit-sikit yang dilaburkan. Pelakon dia decide tunjuk dekat board ni, board director dekat KLCC tu dia tunjukkan macam ni. Kalau pelakon ni yang ni daging, kononnya daging korban tu macam ni. Bawa, lepas tu budak tu bawa, mak semua ada